Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar? Alhamdulillah. Hari ini kita akan menjalankan satu eksperimen berkaitan dengan faktor ketumpatan yang mempengaruhi tekanan bendalir. Tajuk eksperimen kita pada hari ini adalah untuk menentukan hubungan antara ketumpatan cecair dengan tekanan cecair. Alat-alat radas yang diperlukan ialah pembaris meter, 3 buah bika 600 ml, tiub U, tiub silikon, corong T-cell dengan muncung yang telah ditutup oleh kepingan getah, kaki retort. Manakala bahan-bahan untuk eksperimen ialah pita pelekat, air, alkohol, gliserin dan pewarna makanan. Murid sekalian, ini adalah susunan radas yang telah dipasang untuk eksperimen ini. Menggunakan set manometer dan bahan-bahan eksperimen kita. Bika A diisi dengan alkohol, bika B diisi dengan air, manakala bika C diisi dengan gliserin. Okey, setelah kita mengenal pasti alat radas yang akan digunakan dalam eksperimen ini, kita akan membuat satu inference yang melibatkan tekanan cecair dengan ketumpatan cecair. Inference untuk eksperimen ini ialah tekanan cecair bergantung kepada ketumpatan cecair. Okey murid-murid, berdasarkan inference di atas, apakah hipotesis untuk eksperimen ini? Ya, bagus. Terima kasih. Okey, hipotesisnya ialah semakin tinggi ketumpatan cecair, semakin tinggi tekanan cecair. Di awal tadi, cikgu telah nyatakan tujuan eksperimen kita pada hari ini iaitu untuk mengkaji hubungan antara ketumpatan cecair dengan tekanan cecair. Baiklah murid-murid, mari kita mengenal pasti pula pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen ini. Siapa boleh nyatakan apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi, yang bergerak balas dan yang dimalarkan? Ya, bagus. Murid-murid dapat menyatakan pemboleh ubah dengan tepat sekali. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah ketumpatan cecair. Kerana kita telah mengubah jenis cecair yang kita gunakan dalam eksperimen ini. Jenis cecair yang berlainan mempunyai ketumpatan yang berlainan. Manakala pemboleh ubah bergerak balas ialah tekanan cecair yang diwakili oleh perbezaan ketinggian turus air iaitu D di antara dua aras cecair dalam tiub U. Okey, manakala pemboleh ubah yang dimalarkan ialah kedalaman cecair. Baik murid-murid, setelah anda memahami tujuan eksperimen kita pada hari ini, mari kita mulakan eksperimen. Murid sekalian, alkohol telah diisi dalam bika A, air dalam bika B dan gliserin dalam bika C. Saya telah mengukur penanda 2 cm dari dasar bika dengan menggunakan pembaris meter dan ditanda dengan menggunakan pita pelekat bagi semua bika. Murid-murid sekalian, apakah tujuan kita membuat penanda yang sama paras bagi semua bika? Ya, untuk memastikan kedalaman sama bagi setiap jenis bahan yang berbeza ketumpatan. Ya murid-murid, mula-mula dekatkan mulut corong T-cell dengan permukaan alkohol di dalam bika A.
tolak corong T-sel secara menegak ke dalam alkohol secara perlahan-lahan sehingga muncung corong T-sel sama dengan aras penanda. Pastikan kedudukan mata berserenjang dengan aras penanda untuk mengelakkan ralat paralaks. Saya akan memulakan eksperimen. Kemudian, keluarkan corong T-sel. Keringkan corong T-sel dengan menggunakan tuala. Ulangi eksperimen, iaitu langkah 4 dan langkah 5 tadi, dengan menggunakan air dan gliserin. Sekarang, kita hendak menentukan perbezaan ketinggian turus air, iaitu D, antara dua aras air di dalam tiub U. Tekanan dalam cecair itu merujuk kepada perbezaan turus air dalam tiub U. Mula-mula, ukur aras atas pada meniskus air itu. Kemudian, ukur aras bawah pula pada lengan tiub U yang satu lagi. D ialah perbezaan di antara aras atas dengan aras bawah di dalam tiub U. Semasa membuat pengukuran dengan menggunakan pembaris meter, pastikan kedudukan mata kita berserenjang dengan skala bacaan pembaris meter, iaitu pada aras meniskus air untuk mengelakkan ralat paralaks. Catat perbezaan ketinggian turus air D ke dalam jadual. D sama dengan 6,2 cm. Murid-murid, berdasarkan hasil eksperimen, mari kita lihat keputusan di jadual. Jenis cecair alkohol yang mempunyai ketumpatan 790 kg per meter padu, perbezaan ketinggian turus air dalam manometer ialah 6,2 cm. Air yang berketumpatan 1000 kg per meter padu mempunyai perbezaan ketinggian sebanyak 8,1 cm. Manakala gliserin berketumpatan 1300 kg per meter padu, perbezaan ketinggian air dalam manometer ialah 10,4 cm. Baik, apakah kesimpulan mengenai hubungan antara ketumpatan cecair dengan perbezaan ketinggian turus cecair dalam tiub U? Semakin tinggi ketumpatan cecair, semakin tinggi perbezaan ketinggian turus air dalam tiub U. Sebagaimana yang kita lihat dari jadual tadi. So, kesimpulannya, semakin bertambah ketumpatan, semakin bertambah tekanan. Hipotesis diterima. Okey, seterusnya, murid-murid boleh berbincang dengan guru-guru untuk memplotkan graf untuk menyatakan hubungan antara ketumpatan cecair dengan tekanan berdasarkan maklumat ketumpatan bahan cecair dalam buku teks pada muka surat 43. Cikgu berharap murid-murid semua dapat memahami dan mengambil manfaat dari video ini. Semoga kita bertemu lagi dalam video yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.